Kita teruskan membaca tentang hadis tentang kalimah thayyibah. Hadis ke-27. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqa min qalbihi illa hurrima 'ala an-nar. Faqala lahu Umar bin Khattab Ana uhaddiku ma hiya kalimatul ikhlas allati a'azzallahu tabaraka wa ta'ala biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa hiya kalimatut taqwa allati adhasu alaihi nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ummuhu Aba Talib indal maut syahadatu an la ilaha illallah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui satu kalimah yang sekiranya seseorang hamba itu membaca kalimah tersebut dengan keikhlasan hatinya, maka pastilah dia akan diharamkan daripada api neraka. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadanya, aku akan memberitahu kamu apakah kalimah itu. Kalimah itu ialah kalimah ikhlas, yang kerana kalimah itu Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalimah itu adalah kalimah taqwa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan sangat agar bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Talib membaca kalimah tersebut ketika dia hampir meninggal dunia. Kalimah itu ialah penyaksian terhadap La ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan. Kisah bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam Abu Talib adalah masyhur dalam kitab-kitab hadis, tafsir dan sejarah. Disebabkan sangat banyak kebaikan yang telah dilakukan oleh dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam. Maka ketika dia hampir meninggal dunia, baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi kepadanya lalu bersabda, wahai bapa saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah supaya aku berpeluang memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat nanti, dan aku akan menjadi saksi mengenai keislamanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jawab bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, orang ramai akan menyindir aku bahawa kerana takutkan maut dia telah menerima agama anak saudaranya. Kalaulah tidak kerana itu, maka sekarang ini aku akan sejukkan matamu, yakni menggembirakanmu dengan ucapan kalimah itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dengan perasaan sedih. Mengenai kisah inilah turunnya ayat, Innaka la tahdi man ahbabtu walakin Allah yahdi man yasha. Ayat surah Al-Qasas ayat ke-56 yang mafhumnya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Daripada kisah ini telah jelas bahawa orang-orang yang sering melakukan kemungkaran dan kejahatan tidak memperdulikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dan mereka menganggap bahawa mereka akan terselamat melalui doa mana-mana guru yang disanjungi telah melakukan satu kesilapan. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus segala-galanya. Oleh itu adalah penting merujuk dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan membina hubungan yang ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun pergaulan dengan orang-orang yang soleh, doa mereka, tumpuan dan perhatian mereka boleh menjadi penolong dan pembantu untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam ta'lam. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar daripada hadis yang dibacakan tadi dan menyampaikannya kepada saudara kita yang tidak hadir. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat maghfirah dan maghfiratillah insyaallah. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah surah Al-As.
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.